السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نصلي ونسلم على رسول الله لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا منك فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 45, mafhumnya apabila kamu membaca Al-Quran maka kami jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu satu dinding pemisah yang tertutup. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu katanya telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat membawa syafaat terhadap golongannya. Alhamdulillah, sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Furqan dan salawat tafrijiyah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkati majlis ini, dan semoga Allah suci rahmat dan maghfirahnya kepada ibu-ibu dan bapa-bapa kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang telah bertemu Allah lebih awal daripada kita, yang semasa hayat mereka sering berada dalam halaqah Al-Quran ataupun majlis ilmu di surau Nurus Salam ini. Dan tentu boleh pasang hajat masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makbulkan segala hajat kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang semuliakan jawatan kuasa Tuan Imam, sebenarnya kena sebut Imam dulu, Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, jawatan kuasa Surau Nurus Salam, Tuan Pulai Indah, para pegawai surau, tuan-tuan haji, para asatidah, hadirin yang mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya, inayahnya, keizinannya dapat lagi kita bersama berada dalam halaqah Al-Quran ini, memulakan malam kita dengan solat maghrib berjamaah. Allah terus memberikan kepada kita segala nikmat yang tidak putus-putus, tidak terkira, tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita cuba untuk mengira akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti tak mampu kita mengiranya. Cukup kita kira kederipan mata kita sejak pagi tadi, bangun tidur tadi berapa kali, tuan-tuan? Ada yang kira? Tak ada yang kira, ya. Kalau kita buat sendiri, kelopak mata kita dah tercabut dah rasa. Tapi ciptaan Allah SWT maha hebat. Yang kecil itu pun tak mampu kita nak uraikan hebatannya, nak disebutkan dengan perkataan-perkataan tak terungkap. Apatah lagi kalau kita nak fikirkan tentang nikmat nafas, nikmat, segala nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, memang tak mampu kita nak uraikan. Cukup Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan ataupun memerintahkan kepada kita agar kita bersyukur kepadanya. Syukurlah kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Satu perkara yang sangat mendukacitakan apabila kita tidak langsung merasa untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Sedangkan tuan-tuan, kalau ada orang lah yang beri kepada kita sesuatu pemberian, kejap-kejap dia beri, kejap-kejap dia bagi kepada kita, agak-agak segan tak kita? Tak putus-putus, kejap bagi lagi, bagi duit lah, kejap lagi jumpa kan dia bagi lagi pemberian-pemberian. Segan kita, tak tahu nak ucap terima kasih macam mana. Ini kan pula Allah SWT, setiap detik sebenarnya kita sedang menikmati akan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya, selayaknya setiap detik kita mengucapkan alhamdulillah, tapi tak mampu kadang-kadang kita untuk melakukannya. Ingat Allah SWT pun kadang-kadang kita lalai. Sepatutnya setiap detik kita menikmati nikmat Allah SWT, sepatutnya setiap detik itulah juga kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang kita lalai, tuan-tuan, Allah SWT tetap juga memberikan nikmatnya yang tidak putus-putus kepada kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bersyukur akan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan banyakkan bersalawat dan jadikan salawat sebagai rutin kehidupan harian kita. Jangan kosongkan satu hari kita, melainkan ada padanya waktu yang kita mengamalkan salawat, mengucap salawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Tuan-tuan mati Allah SWT, apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Semangat tu nampaknya.
Jadi pada kali yang lepas kita telah lihat ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab, ya, yang mana Allah SWT suruh kita selalu ingat, ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum, nikmat Allah SWT hendaklah kamu ingat ketika mana datangnya kepada kamu tentera kafir, iaitulah tentera Ahzab dalam peperangan Khandaq ini. Fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Kita lihat dah pada kali lepas kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan bantuan kepada tentera Islam itu berbentuk angin ribut kepada tentera musuh, dan Allah utuskan juga junudan, tentera, angkatan tentera lam tarauha, yang kamu tak dapat lihat, iaitulah tentera dari golongan malaikat. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Satu slot pada kali yang lepas kita penuhkan dengan melihat kisah ini. Mudah-mudahan ada gambaran, walaupun tak berapa jelas, memanglah kita tak hadapi perkara tersebut, tetapi dengan cerita yang kita telah lihat pada kali yang lepas, bagaimana sebabnya, perjalanannya dan sebagainya, sehingga Allah beri kemenangan kepada tentera Islam, telah kita lihat pada pertemuan kita yang lepas. Itu tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita terus lihat pada ayat yang ke-10 dalam suratul Ahzab ini. Kita mulakan dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lihat dahulu hukum tajwid yang ada pada ayat yang ke-10 ini. إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. Satu persatu zal. Huruf zal ini huruf yang mana bila kita matikan tak ada qalqalah. Iz, gitu je. Jangan iz. إِذْ جَاءُوكُمْ. Ja'u, mad asli asalnya ja tu 2 harakat je, tapi depan dia ada hamzah, maka dia jadi mad wajib muttasil. Hamzahnya satu perkataan dengan mad asli itu, maka tidak ada ikhtilaf. Tidak ada qiraah yang baca 2 harakat, mesti baca sama ada 4 ataupun 5 harakat. Wajul awalnya bagi bacaan Hasan Nasr dari Isyatibi 4 harakat. إِذْ جَاءُوكُمْ مad shibhu bil badal nama dia. Macam mad asli 2 harakat, tapi namanya mad shibhu bil badal sebab konsonan hamzah pada pertengahan perkataan. Kalau pada awal perkataan dia jadi mad badal. Qiraah Hasan Nasr dari Isyatibi baca 2 harakat. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ. Tuan-tuan lihat mim hilang tanda mati, maksudnya tak boleh diizharkan mim tu, tak boleh dibunyikan mim yang pertama tu, terus masuk mim yang kedua satu harakat, kemudian panjangkan 2 harakat. Gitu ya. Ja'ukum min fawqikum. Gitu baca Quran tuan-tuan. Tuan-tuan ngaji baca Quran kat rumah tenang-tenang baca slow perlahan. Rasa macam ada salah, ulang balik tengok lagi mana yang salah. Ya. Jangan laju je, nak ke mana, nak kerja apa tak tahu lah. Kan? Rasa tak habis macam surah Yasin, tuan-tuan baca surah Yasin hari-hari ya. Nak cepat punya pasal, kita baca laju tengah langgang tajwidnya. Baik tuan-tuan baca sikit-sikit sudah. Baca 10 ayat sudah. Tapi bacanya betul. Itu lebih baik daripada baca banyak-banyak habis satu surah tapi bacanya tengah langgang pun tajwidnya. Tak payah macam tu baca. Tenang-tenang baca. Baik. Jadi berturut-turut tu dengar macam kum
min fawqikum. Min, nun hilang tanda mati sebab jumpa fa. Fa huruf ikhfa hakiki, jadi standby nak sebut huruf fa pada nun tu, dengungnya tu standby nak sebut fa. Min, gigi atas tu hampir bertemu dengan perut bibir bawah, makhraj huruf fa tu. Min fa, untuk mudahkan sebut fa lepas tu. Itu gunanya ikhfa ni sebenarnya. Bukan untuk susahkan kita, untuk mudahkan. Sambil-sambil dengung panjang tu boleh tengok depan sana, kan, huruf apa, baris apa, untuk mudahkan kita baca. Begitu. Min fawqikum, fawqikum. Fa tu tuan-tuan, ini kadang kita tak perasan. Huruf fa pada atas tu, fa nya pendek. Ya, terus masuk waw. Fau gitu. Dengan fau, macam gitu. Fau terus masuk waw. Sama macam kita baca surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Yaumiddin, jangan maliki yaumiddin. Ya tu part panjang pula. Ada bunyi o pula. Yau, bunyi o. Mana bahasa Arab ada o, huruf o tak ada. Kan? Dia a i u je. O tak ada. Maliki yau. Ada o tu. Maliki yau. Yau. Dengan yau. Tu antara tempat yang kadang-kadang kita tak perasan. Kat mana-mana pun sama. Waw yang sebelumnya balik atas, yang sifatnya lin, kena kita lembutkan bunyinya. Baik. Min fawqikum, fawqikum, wa min asfala minkum. Baik, tadi kita jumpa mim hilang tanda mati sebab jumpa mim, tuan-tuan. Hukumnya idgham mislan syafawi. Kemudian nun hilang tanda mati itu sebab jumpa fa, ikhfa hakiki. Kemudian kita jumpa pula mim ada tanda mati. Fawqikum, fawqikum. Mim ada tanda mati, izhar. Bila mim ada tanda mati kat mana-mana dalam Al-Quran kita jumpa, tak boleh dengung, tuan-tuan. Jelaskan bunyi mim itu, elakkan dengung, elakkan qalqalah. Jangan baca fawqikum, ada ma pula, jangan. Kum wa min, tapi jangan lambat. Kum wa. Baik. Wa min, nun ada tanda mati, izhar. Serupa dengan mim tadi ada tanda mati, kita tak boleh dengung, tak boleh qalqalah. Nun ada tanda mati pun tak boleh dengung, tak boleh qalqalah. Izhar halqi nama dia sebab depan dia adalah huruf al-halqu, sama ada hamzah, ha, ain, ha, ghin atau kha. Jadi huruf nun tu jelaskan saja. Wa min as, jangan wa min as. Wa min asfala minkum. Sampai situlah kita berhenti dulu, ya. Wa min as, rusin nipiskan. As atas lidah kena pada langit yang keras. As, jangan ash, kan? Ash jadi huruf sad. As nipiskan, jangan muncung. Jangan as, jangan as. Jangan bersahaja je, tuan-tuan. Kalau kita bersahaja je, bahasa Melayu kita jadi tebal bunyi dia. As, gitu kan. As, baru dia jadi nipis. Ya. Macam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, jadi tebal. Mustaqim, baru betul bunyi dia. Kena perhati betul-betul, baru dia jadi betul bunyinya. Wa min asfala minkum, minkum, ikhfa hakiki. Tadi dengan fa, kita standby nak sebut fa, ini standby nak sebut huruf kaf. Jadi huruf kaf makhrajnya depan sedikit daripada huruf qaf. Huruf qaf belakang, pangkal lidah bertemu dengan langit yang berdaging disebut hangkul lahmi, dia depan sedikit. Kemudian sifat dia infitah, ya. Jadi beri atasnya ka, buka itu. Jadi ikhfa-nya pun min, buka. Minkum, jangan minkum, jangan tebal. Minkum, buka, ya. Tapi jangan sampai kena pada makhraj min, itu berdengung habis tu.
Jangan sampai macam tu. Dia jadi idgham kalau begitu. Dia ikhfa, standby nak sebut huruf kaf. Untuk mudahkan sebut kaf. Itu maksud ikhfa. Macam fa tadi, standby nak sebut fa. Miu, standby. Jangan terus masuk mif, terus masuk fa pula. Kaf pun begitu juga. Jangan terus masuk kaf, standby. Minkum. Bunyi dia dekat-dekat dengan idgham. Jadi hati-hati. Minkum wa il. Hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Siapa tak biasa kena biasakan tuan-tuan. Zalizu. Ingat zazizu. Itu zai. Zalizu. Hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Keluarkan lidah. Ini saya ada satu seorang anak murid saya kat Kulai tu. Dia lepas sebut huruf zal tu, huruf zal tu memang sebut tak betul lah, memang sebut zai lah, kan? Lepas tu baru keluar lidah. Tak guna masa sebut tu, kan? La, masa sebut tu, masa bunyi za tu keluar lidah. Dia tak la, za baru keluar lidah. Buat apa membazir? Masa sebut tu la, rizu, al. Boleh tuan-tuan semua okey tak? Boleh tak sebut huruf zal? Huruf zal ni paling banyak sebenarnya bandingkan dengan huruf zai. Zal ni lebih banyak daripada huruf zai. Maknanya kalau kita sebut salah huruf zal ni, banyaklah salah kita baca Quran. Termasuk suratul Fatihah kita. Siratal ladzi, jangan suratal lazi. Li. Letak hujung lidah pada hujung gigi atas. Atrafus thalaya al-ulya ma yuqalu atraful lisan. Jadilah dia bunyi dia za. Baik. Ketika mana dia kita matikan huruf za itu tidak berqalqalah. Wa iz, jangan wa iz, jangan wa iz za, baru za. Wa iz zaghatil zaghatil. Beza kan tu, beza tu pun huruf zal tu sebenarnya ejaan dia. Wa iz zaghatil, zal al-asli gha, huruf ghin halqi paling atas, gha. Dia dua huruf yang sama makhraj kat tempat yang sama, iaitu ghin dan huruf kha, gha. Adalah satu perkara yang pelik sebenarnya. Kalau kita boleh sebut huruf ghin, maghrib kita sebut elok je, tapi huruf kha tak boleh sebut. Pelik tu sebenarnya. Kadang kita bila huruf kha kita tak boleh sebut betul. Huruf apa, surah apa yang ada huruf kha, surah lazim kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Kena khairai je kita sebut. Jadi salah lah. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu tak ada huruf kha, kan? Huruf kha semua tukar pada K semua, kan? Hari esok hari apa tuan-tuan? Khamis. Patutnya khamis. Huruf kha tukar pada K semua, Khamis. Khemah jadi kemah je. Tu yang tak jumpa huruf kha tu. Bila baca Quran jumpa huruf kha semua jadi ha habis semua, kan? Jadi kita kena perbetulkan tu huruf kha tuan-tuan ni yang sama makhraj dengan gha ni. Jadi gha kita boleh sebut, kha pun boleh sebut. Nanti jumpa lain kali huruf kha pula. Wa in zaghatin, huruf ghin dari atas bunyinya gha, bukan gha. Jadi bila kita baca suratul Fatihah, ghairil bukan ghairil. Dia huruf isti'la tebal, bunyi dia gha bukan gha. Tapi tak adalah sampai gha tebal lebih sangat. Dia gha, gha. Wa id zaghatil, til lam tanda sukun izhar infitah, terbuka, buka, til buka. Jangan diqalqalahkan, bukan, jangan didengungkan lam itu, hukumnya izhar qamari. Wa id zaghatil absaru, kalau sughra bunyikan pada ba. Absaru, huruf sad, hujung lidah sentuh antara gusi dan gigi bawah. Lidah tu bisa
Biasa kat bawah antara gusi dan gigi bawah. Kemudian lengkungan lidah pada langit, di situ makhraj huruf sad. Absaru wa balaghatil. Start daripada ru wa balagha. 5 sukata ni tuan-tuan, semua pendek, jangan dipanjangkan, ya. Absar wa balaghatil, ru tafkhim tebal. Wa bala, 3 sukata ni semuanya infitah, terbuka. Wa balagha isti'la, tebalkan. Wa balaghatil qulubul hanajir. Tadi sampai mingkum tadi dah baca belum? Belum, Baik, kita baca situ dulu. Wa idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Sila. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Tak biasa kena kira tu kan. Yang dengar so panjang sama, satu harakat tutup, 2 harakat panjang. Ada juga yang terbabas-terbabas tu kan. Sekali lagi. Ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Baik. Tadi sampai mana tadi? Qulubul hanajir, hanajir wa tadhunnun. Baik. Ha bertengah kerongkong, ha pedas. Naman asli, jira tafkhim ra, tebal, jangan jira. Wa tadhunnuna, hafuz dha, tuan-tuan, bukan za, tapi dha sama macam huruf zal tadi. Huruf zal infitah, laridhu. Huruf dha moncong, dhidhu, makhrajnya sama. Wa ta'un, jangan wa tazun, ada bunyi z tu, bukan huruf dha, itu huruf zal. Wa ta'un dhun. Pastikan tuan-tuan hujung lidah mesti kena bawah gigi atas. Bagi yang ada gigi, kau tak ada gigi, gusi ya, pandai-pandai tuan-tuan lah, gigi gusi tak ada masalah. Wa ta'un, nun sa'du wajibul gunnah. Wa ta'un, satu harakat tutup, 2 harakat panjang, jangan terbabas, wa tadhunnuna billahi dhununa. Kenapa tak matikan terus? Nanti dulu. Baik. Jadi nun sa'du wajibul gunnah. Nun tu man asli nabillah, kalimah Allah semuanya pada bawah, tarqiq, nipiskan kalimah Allah. Billah, hil, terus masuk dha tadi, hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Hil moncong, hilununa, jangan baca hilunun. Kenapa? Sebab alif tu, cuba tengok alif tu, tanda kosongnya bujur. Tanda kosong dia bentuknya bujur sikit, bujur tegak tu bukan yang bulat pipih. Kalau bulat pipih, waqaf ke wasal ke, tak baca huruf tu, huruf yang ada tanda bulat pipih. Biasa pada alif atau pada ulaika, waw pada ulaika, kalau alif ataupun huruf yang ada tanda bulat, dia bujur macam ni, kalau kita sambung tidak dibaca. Sambung tidak dibaca alif tu. Kalau diwaqaf dibaca alif. Boleh tuan-tuan? Ni kadang-kadang ada
bila tadarus jumpa surah ni dua ayat dia. Satu ayat, dua ayat. Satu ayat yang ada dua ayat pada tempat yang lain, pada surah lain ada satu tempat tu dua ayat berturut-turut. Jadi kita baca dengan mad asli hujung itu. Nah, ya, baik. Ada perkataan yang biasanya ada tanda kosong ni dalam Al-Quran. Perkataan ni biasa ada tanda kosong yang bujur ni ana. Wa ana minal muslimin. Tapi kalau berhenti wa ana, dua harakat. Alif tu tanda kosong bujur. Kalau sambung wa ana minal muslimin, wa ana awwalul muslimin dalam surah Ibrahim. Wa ana pendek tapi ada alif. Alif tu tandanya kosong bujur. Kalau berhenti ana, dua harakat. Kalau sambung ana minal muslimin, pendek macam tu jadi di sini bersama. Kalau sambung wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batuliyal mu'minun. Tak baca alif tu. Kalau berhenti baru dhununa, dua harakat, macam mad iwab, macam mad asli. Saya baca tuan-tuan potongan ayat kedua ni, kan tuan-tuan ikut insya-Allah. Wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tahunnuna billahi dhununa. Sila. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Alhamdulillah, barakallah. Sampai tak? Okey, kita berhenti pada hanajir. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. Sila. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. Jangan tebal, jangan diu, jangan mocong. Sebab ra sebelumnya baris bawah, maka ra itu kita kena tarkikkan nipis. Jim gitu. Jangan muncul. Macam mana mulut kita sebut baris bawah jim tu ji, kan? Masukkan ra terus. Jim. Gitu je. Jangan muncul. Kalau muncul salah. Dia tafkhim pada tempat yang salah, kita kena tarkikkan dia. Wa balaghatil qulubul hanajir. Sila. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Sila. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Sambung lagi Allah mengisahkan berkenaan dengan perangan Khandaq itu. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ wa min asfala minkum. Dan ingatlah juga ketika mana ja'ukum datang kepada kamu, mereka telah datang kepada kamu. Siapa dia? Bani Asad dan Bani Ghaftan. Ni kita dah tahu dah kisah ni, yang mana Bani ataupun golongan ini mendatangi orang-orang yang beriman ketika itu min fawqikum, dari atas kamu semua, dari arah timur Madinah. Wa min asfala minkum, dan dari bawah kamu. Bawah maksudnya bawah kalau menghadap ke utara, belah bawah, macam tu. Apa dia? Daripada arah barat Quraisy Kinanah. Barat Quraisy dan Kinanah, kedua-duanya.
wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir, dan ketika tertunduk, terpana pandangan-pandangan, wa balaghatil qulubul hanajir, dan telah naik hati-hati sampai ke tenggorokan, wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kamu semua menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Dah tercengang-cengang dah orang beriman ketika itu. Macam mana ni nak berdepan dengan orang yang kafir ini? Mereka datang dengan bilangan yang sangat ramai. Kita lihat tuan-tuan mati Allah SWT, apa kata Syekh Ahmad Sunhaji, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Mereka yang dimaksudkan ialah kaum Ghaftan, dan bersama mereka penduduk Najdi atau kaum Yahudi Bani Quraidah dan Bani Nadir yang datang dari arah sebelah timur Madinah, iaitu sebelah atas lembah, dan yang datang dari arah sebelah barat Madinah pula, yakni di bawah lembah, ialah daripada kaum Quraisy dan penyokong-penyokong mereka orang-orang Habsyi, Kinanah dan penduduk Tihamah. Mereka inilah bersatu, persatuan suku-suku kaum dan parti yang digelar Al-Ahzab yang mengepung kota Madinah. Wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa, yakni Allah menggambarkan rasa cemas dan takut yang dialami oleh penduduk Madinah. Disebut pada ayat tadi zaghatil absar, tertunduk, terpana pandangan-pandangan. Terbayang di ruang mata mereka ketakutan itu apabila biji mata mereka terbeliak kebingungan, dan rasanya hati, yakni nyawa, hendak tercabut apabila hati mereka itu digambarkan tersentak hingga ke kerongkongan sebagai tanda kecemasan. Rasa macam nak mati dah. Bayangkan tentera yang begitu ramai mengepung tempat kita contoh. Sekali dia keroyok je, habis, mati semua. Yang menjadi menjadi tembok ataupun menjadi penghalang semua cuma parit saja. Parit saja. Di samping itu mereka menyangka bermacam-macam yang bukan-bukan terhadap Allah. Yang beriman, maka keimanan mereka yang tulus itulah yang sentiasa mengharapkan pertolongan Allah dan pimpinannya untuk mempertahankan agama dan bantuan Nabi-Nya. Hanya orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa di dalam hatinya, atau orang munafik yang menyangkakan Nabi dan sahabat-sahabatnya pasti tewas, sedang orang-orang musyrik pasti dapat menguasai negeri Madinah, yang kemudian suasana di zaman jahiliyah akan kembali seperti yang mula-mula dahulu di Madinah. Mereka sangka macam tu. Orang munafik kata habislah Islam ni, Nabi ni habis, mati semua. Tak lama lagi lepas peperangan ni, Madinah jadi macam dulu lah zaman jahiliyah, sembah berhala semua. Itu sangkaan orang-orang munafik pada ketika itu. Sangkaan buruk dan jahat yang tersemat di hati mereka yang munafik, dan pada sebahagian orang mukmin. Orang mukmin pun ada juga yang hatinya dah bercelaru dah, yang tidak kuat keimanannya. Tetapi orang yang beriman, mereka tetap kuat dengan sangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terus mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti insya-Allah pada kali yang lepas, ayat yang ke-12, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu gambarkan perasaan orang-orang munafik itu secara lebih terperinci. Nanti insya-Allah kita lihat pada ayat yang ke-12. Panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi insya-Allah. Jadi kita tangguhkan dahulu dengan tasbih kafarah dan doa dahulu dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله الهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.